Okey, kita live sekarang ya. Saya akan tekan live. Okay, boleh tengok di penerbit, page penerbit. InsyaAllah kita sudah pun berada di dalam talian. Sambil menunggu masa yang kita jadualkan, insyaAllah kita akan wawarkan kepada menanti view atau kehadiran rakan-rakan kita. Okay. Sama-sama kita menanti rakan-rakan dan juga penonton untuk bersama-sama kita pada pagi ini ya. Kita sudah pun berada di dalam talian bersama panel kita. InsyaAllah kita menanti ya 2-3 minit lagi sambil menanti view yang signifikan untuk kita memulakan diskusi kita pada pagi ini. Sambil-sambil itu ya, saya mencadangkan kepada yang menonton untuk tekan butang like page kita dan juga share siaran langsung ini kepada rakan-rakan anda ya, supaya lebih ramai yang mendapat manfaat daripada perbincangan atau diskusi kita pada pagi ini. Mohon sharekan link kita ini insyaAllah. Kita akan mula tak lama lagi ya, insyaAllah dalam 2 minit lagi, 3 minit untuk bersama-sama dengan ahli panel kita yang sudah pun bersedia dengan topik yang sangat menarik pada pagi ini. Dan jangan lupa ini adalah salah satu daripada aktiviti di bawah Karnival Buku Ilmiah dalam talian MAPIM yang diadakan bermula 1 hingga 20 Mei 2020 bagi meraihkan Pesta Buku Antarabangsa yang tahun ini tidak diadakan, ditangguhkan. Jadi kita berpakat untuk mengadakannya dalam bentuk dalam talian. Jadi kita lancarkan pada 1 hari bulan Mei hingga 20 Mei ini. Dan ini merupakan sebahagian daripada aktiviti kita bagi merancangkan. Anda boleh pergi ke MAPIM page untuk mendapatkan informasi, mendapatkan buku-buku dan juga pelbagai aktiviti di sana bagi meraihkan lagi ya karnival jualan dalam talian anjuran Majlis Penerbit Ilmiah Malaysia ya. Saya harap penonton bersabar untuk seminit dua lagi sebelum kita mulakan majlis ataupun program kita. Sambil-sambil itu kita dapat juga ditonton melalui page UMP Holding and Group ya. Live ini dapat juga ditonton melalui saluran UMP Holding, page UMP Holding. Boleh ke sana jika ada yang melalui page tersebut. InsyaAllah kita akan mula tak lama lagi ya. Saya harap penonton dapat bersabar. Ini merupakan seri yang ke-7 suara UMP ya kita adakan. InsyaAllah jika mendapat sambutan yang baik akan diteruskan dari semasa ke semasa. Sama-sama itu jangan lupa sharekan kita punya link dan juga like FB page penerbit untuk mendapatkan informasi buku terkini dan juga maklumat-maklumat lain tentang Majlis Penerbit Ilmiah Malaysia.
InsyaAllah ya, kita seminit lagi untuk menantikan masa yang kita janjikan, insyaAllah. Kepada rakan-rakan yang sedang menonton atau baru menyertai kita, saya maklumkan lagi sekali, channel ataupun saluran ini juga boleh ditonton melalui page UMP Holding ya. Mohon rakan-rakan, sahabat-sahabat kita di luar sana jika tidak keberkatan untuk share posting ataupun share live kita untuk memastikan lebih ramai lagi rakyat ataupun masyarakat di luar sana memperolehi ataupun berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini ya. Sharekan juga dalam grup WhatsApp jika boleh. InsyaAllah kita menanti sedikit lagi. Hari Ahad biasa, kadang-kadang mungkin lewat. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Pada rakan-rakan yang terlepas pandang boleh share kita punya Facebook ini. Dan untuk maklumat penonton juga, kepada mereka yang terlepas siri-siri sebelum ini, nombor 1 hingga nombor 6, boleh ulang share semula di page kita, menonton di page kita. Kita ada repost semula mana-mana diskusi kita yang telah kita lakukan atau kita telah adakan sebelum ini. Jadi jangan lupa untuk menonton kembali mana-mana topik yang menarik yang boleh kita kongsi bersama dengan rakan-rakan yang lain. Kerana ini adalah siri yang ke-7 kita adakan. Bermaksud ada 6 siri yang mungkin kadang-kadang kita lepas pandang. Bagi mereka ingin melihat semula, boleh kembali ke posting kita di bawah untuk melihat siri-siri yang telah kita adakan sebelum ini. Okey, kita akan mulakan insyaAllah. Tak lama, sebab masa sudah pun menunjukkan jam 11 pagi insyaAllah pada pagi ini ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera, salam Ramadan yang ke-26 saya pagi ini. InsyaAllah semoga segala amal ibadah kita yang kita lakukan selama ini diperolehi ganjaran yang sebaik-baiknya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah semoga segala apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan ini akan diteruskan lagi selepas ini walaupun selepas habis bulan Ramadan. Alhamdulillah pada kali ini, kali seri ke-7 diskusi suara UMP ya, kita bersama-sama dengan seorang lagi panel yang tidak asing lagi ya pada warga UMP dan juga masyarakat di luar sebenarnya, untuk kita dapatkan sedikit informasi, pandangan dan idea daripada beliau ya, yang merupakan antara tokoh yang saya rasa boleh kita dapatkan berbagai-bagai input terkini berkenaan tentang topik yang kita bincangkan. InsyaAllah pada pagi ini bersama dengan kita pada hari ini adalah Tuan IR Said Muhammad Hamzah Junid Said Abdul Rahman, adalah CEO UMP Holding dan Group. Assalamualaikum Tuan Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya Tuan Said? Baik, alhamdulillah. Cik Aziz sihat? Alhamdulillah. Cuma badan makin berisik Tuan Said. Okey, kita bertuah kerana agak sukar mendapatkan Tuan Said masanya yang begitu mencemburui dah. Jadi kali ini kita dapat bersama, kita guna ruang ini. Pada mereka yang ingin bertanya soalan, kita sediakan ruang komen topik kita. Dan topik yang kita bincangkan pada pagi ini adalah tentang revolusi perniagaan norma baharu ya. Kita masih lagi bercakap tentang isu yang berkaitan dengan pandemik COVID-19 ya, khususnya dalam aspek perniagaan, dan Tuan Said adalah CEO yang sudah lama ya di dalam bidang perniagaan dan juga korporat, terutamanya dalam menjaga hak ehwal holding UMP Holding ini. Jadi saya rasa kita boleh dapatkan sedikit sebanyak gambaran awal. Mungkin Tuan Said, mungkin sedikit awal apakah sebenarnya yang dikatakan norma baru ni khusus dalam aspek perniagaan. Mungkin Tuan Said boleh mulakan mukadimah. Ya, baik. Terima kasih Encik Aziz ya, di atas ruang yang diberikan ya, untuk saya berkongsi ya, bersama rakan-rakan di luar.
berkenaan dengan apakah revolusi perniagaan, norma baru. Jadi kita pun sedia maklum yang kita sekarang ni dalam krisis, iaitu krisis pandemik COVID-19, yang mana banyak memberi impak-impak yang negatif terhadap perniagaan. Jadi sebelum kita pergi lanjut berkenaan dengan COVID-19 ini, kita perlu mengetahui so apakah penyebab kepada krisis ini. Dan penyebab pada krisis ini adalah yang seperti kita tahu, ia adalah wabak, satu wabak yang mana bukan setakat Malaysia terkesan, tetapi dunia. Yang mana disebabkan wabak tersebutlah terdapat berbagai-bagai risiko dan sebagainya yang perlu kita elakkan. Jadi norma baru ini ia lebih kepada untuk kita mitigate the risiko, untuk kita orang kata apa, eliminate some elimination, satu lagi kita mitigate the risiko agar kita sentiasa sihat dan sebagainya. Betul. Norma baru ini Cik Asri ini adalah berkaitan dengan cabaran besar lah. Jadi bagi kita norma baru ni dia melibatkan satu peraturan baru yang diterima ataupun diguna pakai oleh masyarakat disebab berlakunya suatu perkara seperti pandemik COVID-19 ini. Okey. Jadi kalau tidak ada COVID-19 ini, maka tidak ada norma baru. Okey. Jadi kita lihat disebabkan COVID-19 ini jadi sebelum ini kita mempercakapkan berkenaan dengan industri revolution 40-an kutu. Yang mana menurut pakar-pakar dan juga pemain-pemain industri, industri IR 4.0 ini berkemungkinan besar kita lihat keperluannya adalah pada tahun 2022 nanti. Oh, okey lama. Tetapi disebabkan oleh pandemik, jadi IR 4.0 itu menjadi satu perkara yang menjadi keperluan pada masa sekarang. Yang mana kalau kita lihat disebabkan oleh pandemik ini, kebanyakan industri tidak bersedia. Betul. Jadi apabila kita tidak bersedia, dia telah memberikan satu impak yang cukup terkesan kepada semua pemain industri. Betul. Jadi disebabkan norma-norma baru ini, kalau kita lihat norma baru ini dia melibatkan satu SOP yang baru. Okey. Jadi SOP yang kita sedia maklum iaitu penjarakan sosial, kebersihan diri, tiada perhimpunan. Jadi lepas tu tidak boleh keluar negara dalam tempoh tertentu. Jadi ini memberikan satu kesan kepada industri yang mana disebabkan SOP baru inilah jadi industri terpaksa meningkatkan perbelanjaan. For example macam penjarakan sosial. Jadi kalau macam di kedai-kedai selalunya kita tidak menghalang kita punya pelanggan untuk masuk dan juga untuk membuat pembelian, tetapi disebabkan oleh SOP yang baru ini, jadi kita terpaksa limitkan. Jadi bila kita membuat bila keadaan tersebut berlaku, jadi pelanggan menjadi jemu untuk menunggu dan sebagainya. Jadi sale menjadi kurang. Kemudian kebersihan. Seperti kita juga di UMP Holding untuk kita buka office dan sebagainya, kita perlu melakukan satu disinfection terhadap office. Dan juga benda tu sentiasa perlu dijalankan. Jadi ini juga melibatkan kos. Kemudian tiada perhimpunan. Jadi bila tiada perhimpunan, maksudnya kita kena mengelakkan satu perhimpunan yang ramai melebihi 20 orang. Jadi ini telah menjadikan satu pekerjaan itu tidak efisien. Betul. Dan kemudian tidak boleh keluar negara dalam masa tertentu. Jadi ini juga memberi kesan yang amat besar kepada syarikat-syarikat yang mempunyai operasi di luar negara. Betul. Jadi perkara-perkara inilah Cik Azri dan juga rakan-rakan yang menyebabkan memberikan satu cabaran yang besar kepada perniagaan. Bagaimana perniagaan ataupun operasi itu ingin kita kekal relevan dengan kos yang sedia ada. So berbalik kepada perkara tersebut, jadi inilah yang kita akan bercakap berkenaan dengan revolusi-revolusi yang kita perlu lakukan. Jadi perniagaan tersebut tidak boleh seperti dahulu. Jadi perlu diubah cara agar sesuai dengan SOP sedia ada, dan
berdasarkan SOP-SOP yang perlu kita ikuti ini, dan perniagaan itu tetap kekal relevan. Okay. So kalau maksudnya daripada pandangan Tuan Syed lah ya, sepanjang Tuan Syed berada dalam kita semua berada pada perintah kawalan terhad ya, seperti mana yang Tuan Syed sebut tadi, revolusi 4.0 tu sepatutnya ada 2 tahun lagi ya, tapi kita terpaksa awalkan, terpaksa menerima benda ni secara revolusi, secara mendesak ya. Jadi saya nak tanya pandangan Tuan Syed lah sebagai seorang yang dah terlibat lama dalam perniagaan. Apakah dalam konteks segmen-segmen perniagaan kita ada ini atau environment perniagaan kita sudah bersedia dengan realiti ini, ataupun kita perlu melakukan banyak pengubahsuaian terhadap kita, macam adakah dia dah bersedia? Sebab kadang-kadang ada setengah perniagaan yang sudah bersedia kepada online, e-commerce dan sebagainya. Bagaimana pandangan Tuan Syed? Okey, untuk perniagaan-perniagaan yang kita lihat pada masa sekarang ni, kebanyakan kita lihat perniagaan yang terimpak besar disebabkan oleh ketidaksediaan kepada industri revolution 4.0 iaitu seperti tourism, perniagaan tourism dan leisure. Jadi disebabkan oleh pandemik ini, jadi ini adalah sektor yang paling dahsyat terkena. Kemudian aviation and maritime, termasuklah airline dan sebagainya, tidak dibenarkan untuk menjalankan operasi. Okay. Kemudian otomotif, otomotif pun terjejas kerana dalam keadaan pandemik sekarang ini, jadi rakyat lebih berhati-hati untuk berbelanja. Betul. Dan juga bank pun lebih berhati-hati untuk memberi pinjaman. Kemudian construction dan real estate, pun sama, kerana rakyat lebih berhati-hati untuk berbelanja. Kemudian manufacturing, manufacturing disebabkan oleh operasi SOP dan sebagainya, jadi manufacturing tersebut terpaksa kos terpaksa dinaikkan. Betul. Kemudian financial services and education, education sebab kita face to face sebelum ini education, jadi apabila berlaku pandemik ini, jadi kita tidak sempat untuk kita beranjak kepada online. Betul. Jadi masing-masing tidak ada platform. Kemudian oil and gas, seperti yang kita tahu, harga minyak sekarang turun. Betul. Dan oil and gas industri adalah paling terjejas juga. Tetapi potensi, yang mana apabila berlakunya pandemik ini, terdapat juga sektor-sektor yang ada peluang cerah ataupun ada opportunity. Seperti pertanian. Pertanian adalah disebabkan oleh food security. Betul. Yang mana kita memerlukan. Kemudian e-commerce, seperti yang Cik Azri katakan tadi, e-commerce. Siapa yang telah beranjak kepada e-commerce, dia tidak terkesan. Betul. Tidak terkesan. Kemudian ICT services. ICT services ini kita tahu dia tidak memerlukan physical office. Kita boleh buat secara maya. Di rumah pun kita boleh kita boleh jalankan perniagaan online. And then personal and healthcare. Jadi disebabkan oleh pandemik ini, COVID-19, jadi masing-masing perlu menjaga kebersihan. Jadi sektor ini merupakan satu sektor yang yang mendapat keuntungan yang tinggi. Betul. Sekarang kita tengok hand sanitizer betul. Jadi tiba-tiba company yang tak pernah buat hand sanitizer pun buat dah juga. Dah boleh invest dalam sektor ni Betul ni. And then kemudian food processing dan juga retail. Jadi retail yang kita masukkan ini adalah e-commerce. E-commerce, yang mana yang ada orang kata kedai maya. Seperti di Lazada, di Shopee. Kedai maya. Dia mendapat manfaat yang banyak Mendapat manfaat yang banyak. And then kemudian medical supply and services. Ubat-ubatan, masih kerana kita masih memerlukan perkara ini. Jadi ini adalah sektor-sektor yang mana yang terjejas dan yang mana yang tidak terjejas, yang mana yang ada peluang. Jadi bagi sektor-sektor yang terjejas ini, jadi kita perlu mencari satu alternatif ataupun cara lain untuk kita migrate ataupun kita integrate dengan sektor-sektor yang tidak terjejas tadi. Betul. Jadi itulah kita tengok sekarang ni keperluan mendesak kepada offline business kepada online business. Sudah menjadi satu keperluan Menjadi satu keperluan. Okey. Dan kemudian kita lihat setiap
perniagaan tersebut kan perlu diintegrate dengan perniagaan yang lain. Betul. Macam sekarang ni kan, kalau kita nak jual suatu produk kan, kita kena ada delivery services. Betul. Ya. Dulu orang datang jumpa kita. Orang kedai kita, sekarang tak ada. Sekarang kita kena pergi jumpa pelanggan. Kan? Kita kena deliver barang kepada pelanggan. Jadi kalau kita nak buat retail pun kan, kita kena integrate dengan delivery services. Maknanya kalau macam Foodpanda tu untung Foodpanda untung. Ya. Foodpanda untung. Jadi delivery services ini pun salah satu perniagaan yang menguntungkan lah. Ya. Okey Tuan Syed, yang ada lagi penambahan? Okey. Jadi bagi kita yang untuk kita kekal sebagai satu perniagaan yang relevan, ada banyak perkara yang perlu kita fokus dan area yang kita kena lihat. Yang pertama sekali adalah berkenaan dengan big data. Dulu kita pernah sebut berkenaan dengan big data, big business. Ya, betul. Okay. Jadi sekarang ini apabila berlaku pandemik COVID-19 ini, sesiapa yang mempunyai data customer mereka, mereka ini merupakan king, kita boleh katakan sebagai king. Raja sebab dia ada informasi yang diperlukan Ada informasi yang diperlukan dan mereka tahu apa yang customer perlukan. Jadi itulah kepentingan big data supaya kita boleh bila jadi keadaan macam ni, jadi maknanya kita tahu apa yang customer kita perlukan dan kita boleh offer secara langsung kepada customer kita. Jadi maknanya walaupun kita tak buka kedai tetapi customer tetap dengan kita. Betul. Ya. Yang kedua adalah management revolution yang kita kena lihat. Jadi untuk kita membuat business revolution, management tersebut perlu orang kata apa? Perlu berubah dahulu. Ya, betul. Ya, pengurusan perlu berubah. Jadi mindset perlu tukar. Betul. Mindset perlu tukar. Dan kemudian business, cara penyampaian bisnes itu perlu berubah. Ya. Dan tidak boleh secara tradisional lagi. Mana kena banyak guna platform digital Digital. Digital dan juga any ada orang kata apa ways lah untuk kita sampaikan kita punya produk. Betul. Produk ni dia tak hanya orang kata apa bound kepada physical. Ya. Services seperti konsultansi juga merupakan satu produk. Ya. Tapi disebabkan oleh MCO dan sebagainya kan, kita tidak boleh pergi berjumpa pelanggan face to face. Jadi maknanya kita kena cari satu alternatif lain. Bagaimana kita tetap boleh menyampaikan kita punya produk itu kepada pelanggan dengan cara yang lain. Betul. Kemudian satu lagi inovasi yang perlu kita lihat. Jadi inovasi ini bukan setakat inovasi dari segi teknologi. Inovasi ini juga melalui cara kerja, tata kerja dan sebagainya. Perlu membuat inovasi. Ya. Kemudian digital. Digital yang kita katakan tadi lah. Jadi digital emergency. Sekarang ni digital emergency. Betul. Yang mana bila berlaku pandemik ini, semua dah kena beralih kepada digital. Ada pilihan lagi Tuan Syed? Tidak ada pilihan. Ini merupakan necessary, keperluan. Ya, betul. Dulu dia menjadi pilihan, tapi sekarang ni adalah keperluan. Sekarang ni internet tu setiap rumah kena ada dah, bukan jadi satu benda yang mahal ataupun eksklusif. Betul. Macam dulu macam orang dulu kan, kalau siapa ada TV tu kira mewah lah tu, televisyen. Ya, betul. Kita pergi ke rumah orang untuk nak TV saja kan. Sekarang ni kita tengok rumah tu memang dah ada TV. Jadi keperluan lah TV tu. Tak ada TV orang kata bukan rumah ni. Betul. So sekarang ni internet dah jadi macam TV lah. Dia jadi keperluan. Jadi keperluan. Okey Tuan Syed, yang tadi Tuan Syed menerangkan tentang perkara yang berlaku waktu COVID-19 ataupun yang akan kita hadapi Saya nak tanya sikit saja. Perbezaan lah Tuan Syed apa yang berlaku kerana pandemik COVID-19 dengan apa yang berlaku pada economic downturn 1998 dulu Dia ada kepersamaan ataupun dia fenomenanya sama tapi mungkin ada perbezaan dari segi aspek-aspek lain. Mungkin Tuan Syed ada pandangan sikit apa yang berlaku sebenarnya. Dia macam economic downturn 1998 dia lebih kepada speculation. Ya. Tapi pandemik ini dia melibatkan satu wabak yang mana dia tidak saja menyerang ekonomi tapi dia juga menyerang kepada safety. Oh, okey, right. Jadi dia tidak ada, dia mungkin orang kata ada sedikit persamaan dan ada kebanyakannya tidak.
Okey, alright. Okey. Mana cabarannya lebih sukar pada kali ini. Lebih sukar. Dan kalau kita lihat kan report daripada Bank Negara bagi kuartal 1 pertumbuhan ekonomi kita menurun kepada 0.7%. Okey. Seperti yang dijangkakan sebelum ini pertumbuhan ekonomi kita lebih kepada pada kadar 3.3% pada awalnya. Ya, betul. Tapi menurun secara mendadak dalam kuartal 1 kepada 0.7%. Tetapi kalau kita lihat impak yang paling besar China. China merekodkan GDP sebanyak negatif 6.8%. Ya. Jadi maksudnya kalau kita orang kata apa China dia terimpak pada awal dan kemudian dia keluar daripada pandemik ini. Okey. Tetapi perlu kita ingatkan sekiranya dia dapat keluar pun negara-negara lain masih lagi berhadapan dengan dia. Jadi itulah menyebabkan orang kata apa economic downturn ataupun economic recession. Ya. Mana kalau kita lihat dari aspek kepimpinan korporat saya lihat jika dahulu kepimpinan korporat berhadapan dengan economic downturn, dia kena ada sesuatu skill ataupun kompetensi untuk berhadapan dengan realiti baru. So apakah pada penglihatan saya kompetensi seorang CEO, seorang pengurus besar yang menjaga hak ehwal perniagaan ini yang perlu ada dalam menghadapi new normal ni? Sebab pasti ada kemahiran, skill yang ada. Okey, boleh tuan saya beri sikit pandangan. Kalau di UMP Holding saya kongsikan di UMP Holding apa yang kita lakukan adalah kita respon dengan cepat. Dan apabila terjadi pandemik pada kata apa Januari, hujung Januari. Jadi di UMP Holding kita telah respon terhadap perkara tersebut dan saya telah highlight kepada semua staf ataupun warga UMP Holding dalam saya punya amanat pada Februari 2020 dan saya kongsikan berkenaan dengan VUCA iaitu dunia VUCA. Kalau kita faham VUCA ni berkaitan dengan volatility, uncertainty, and then complexity dan juga ambiguity. Yang mana VUCA ni digunakan oleh ARMY di US dulu. Konsep tu digunakan oleh ARMY tentera. Oleh ARMY, konteks ketenteraan. Yang mana dia wujudkan satu orang kata apa ketidaktentuan bagaimana kita nak bertahan di sebalik ketidaktentuan. Okey, jadi starting daripada keadaan tersebut selepas saya kongsikan berkenaan VUCA tersebut jadi kita telah come up dengan beberapa strategi yang mana untuk kita menghadapi ketidaktentuan ini jadi kita kena ada strategi yang baik. Okey, dekat UMP Holding apa yang kita lakukan adalah kita teruskan kepada agile learning. Menarik. Dan kemudian kita adapt kepada ambiguity apa-apa ketidakjelasan itu kita buat adaptasi. Kemudian kita bangunkan strategic thinking strategically. Itu untuk semua staff ataupun level-level? Okey, right. Dan kemudian kita dorong mereka untuk drive to execute. Jadi maknanya kita memimpin untuk melaksana. Alright. Jadi ini adalah 4 kunci yang telah kita jalankan. Yang mana selepas itu di UMP Holding juga kita telah membangunkan kita panggil crisis management plan. Yang mana kita melihat kepada faktor-faktor ataupun risiko-risiko yang akan berlaku dan sekiranya pandemik ini berluasa. Jadi dalam kita punya crisis management plan tersebut kita lihat risiko dan juga kita come up dengan satu mitigation plan. Bagaimana kita nak mitigate risiko-risiko luar dan bagaimana kita nak eliminate ataupun kita nak hapuskan risiko-risiko dalaman. Risiko luar ni seperti yang kita maklum seperti government iaitu perintah berkurung, perintah PKP kemudian environment dari segi legalnya bagaimana dan sebagainya internal ni berkenaan dengan operasi kita. Segi financial kita. So dari segi customer dan sebagainya. Jadi itu yang kita boleh eliminate dan kita boleh control kita cuba come up dengan satu plan yang komprehensif. Okey. Jadi di sebalik plan tersebut jadi kita come up dengan berapa strategi. Di UMP Holding ini kita ini respon daripada COVID-19 tadi
COVID-19 kan. Bila kita tengok COVID-19 dan juga kita kaji kan, untuk kita keluar daripada COVID-19 ini kan, dia makan masa yang lama. Betul. Walaupun negara kita very efficient, kita boleh katakan very efficient, dan berkemungkinan kita akan keluar daripada COVID ini dalam masa 3 hingga 6 bulan. Ya. Ya, tetapi kita perlu ingat negara lain masih kan struggling kan untuk keluar daripada pandemik ini. Ya. Ya. Jadi kita merasakan kan world economic recession ini akan berlaku. Dan new normal ini akan berterusan sehingga 1 hingga 2 tahun. Oh, panjang masa dia. Mana bukan seperti yang kita jangkakan 6 atau 5 bulan ya. Tak kan, sebab kita nampak new normal ini akan berlaku sehinggalah kita mendapat penyelesaian kepada COVID ini, iaitu vaksin. And just bila kita dapat vaksin sahaja, jadi kita dah boleh kita dah boleh lupakanlah buat seketika. Jangan wujud pandemik baru lagi sudah yang tak dapat jumpa lah. Betul. Okey. Jadi kalau saya boleh kongsikan antara strategi yang kita jalankan, yang pertama sekali kita continuous human capital development. Jadi dalam keadaan PKP ini, apa yang kita buat, kita schedulekan staff-staff kita untuk mengikuti latihan-latihan secara online. Okey, alright, ini yang paling penting saya nak dengar tu. Latihan dari segi mana membangunkan kapasiti staff yang sedia ada ya. Ya. Jadi setiap hari diorang ada latihan. Kita kena ikuti. Dan kemudian kita reskilling ataupun kita upskilling. Reskilling ni maksudnya selepas kita melihat kepada bisnes-bisnes kita dan kita jangkakan ada beberapa bisnes yang memang tidak akan relevan lagi dalam masa 1 hingga 2 tahun. Okey, yang mana terpaksa kita eliminate. Okey. Jadi akibat kita eliminate bisnes tersebut, ya, kita hapuskan bisnes tersebut, jadi kita perlu transfer staff untuk lakukan perkara-perkara yang lain. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita reskilling kita punya staff untuk support kepada bisnes-bisnes yang lain. Ya, betul. Okay. Kemudian kita juga telah membuat penyesuaian kepada bajet tahun 2020 yang mana kita melebihkan kepada teknologi. Okey. Sebelum ni ada juga yang kita bajetkan kepada physical renovation dan sebagainya jadi kita buat penyesuaian semula, jadi kita invest dalam teknologi. Dan kemudian apa yang kita lakukan, yang pertama sekali yang kita lakukan adalah kita protect the cash. Okay, right. So saving apa yang kita ada tu kita simpan dahulu. Kita simpan dahulu sebab pada awalnya kita jangkakan pandemik ini paling efisien kita boleh keluar pun dalam masa 6 bulan. Okay, right. 6 bulan. Tetapi kita perlu lihat juga norma baru ini yang banyak-banyak mengikatkan kita, masih juga kita tak boleh larilah pada perkara tersebut. Okay. Seterusnya continuous marketing. Walaupun dalam keadaan PKP ini kita tetap perlu menjalankan marketing supaya customer kita tetap bersama kita. Okay. Tapi marketing tu dia dari seginya dah berubah ataupun kekal dengan cara konservatif? Tak. Marketing ini kita dah balik kita menggunakan social media dan juga lebih kepada online lah. Online okey. Dan juga kita membuat CSR iaitu bantu frontliner dan sebagainya. Itu adalah salah satu marketing lah yang kita lakukan. Jadi dengan strategi-strategi ini apa yang kita harapkan adalah kita boleh bertahan. Perniagaan kita ini boleh bertahan. Itu saja yang kita harapkan. Kita nak survive dulu ya. Kita nak survive dulu. Kita dah tak boleh fikir pasal kita punya mimpi, dream kita. Nak grow tu nanti dulu ya. Kita nak bertahan apa yang ada. Ya, nak bertahan apa yang ada. Dan yang paling penting sekali yang kita nak adalah staff kita tetap dengan kita. Kita tak nak ada orang kata apa pembuangan kerja dan sebagainya, tak. Sebab staff ini merupakan aset syarikat. Betul. Sebab kita dah invest banyak, kita dah hantar ada training dan sebagainya. Kemahiran ni pun dah ada kan. Ya, dalam keadaan sekarang kalau kita ambil satu keputusan yang bagi saya kurang bijak lah kalau kita buang staff kita, sebab investment dah banyak kita buat. Saya lihat memang sangat responsif ataupun respon holding terhadap pandemik ni, saya nampak begitu pantas sebenarnya dari segi pembangunan modal insan dia, latihan kepada staffnya dan juga environment budayanya, saya nampak boleh dicontohi ya.
pada pandangan Tuan Syed lah, dari aspek contohnya sekarang ni pasti peniaga-peniaga kecil yang berurusan dengan kita, berurusan dengan universiti, berurusan holding, mungkin terjejas, mungkin ada yang terganggu. Ada tak nasihat bagi mereka IKS khususnya ataupun syarikat-syarikat kecil ni untuk beroperasi dalam keadaan COVID-19 ni? Okey. Baik. Ya, seperti yang kita bincangkan tadi ya, kan. Kalau untuk peniaga-peniaga kecil ni memang kita nampak memang cukup terjejas. Ya, kerana peniaga kecil kita tahu mereka ini lebih kepada offline business. Ya. Ya. Jadi disebabkan oleh PKP ini jadi kebanyakan peniaga-peniaga kecil ini tidak boleh beroperasi. Betul. Kita ambil contohlah peniaga goreng pisang. Ya. Makcik Kia Makcik Kia yang goreng pisang, jual goreng pisang. Jadi sepanjang PKP ini dia tidak boleh berniaga. Dan peniaga-peniaga kecil ini mereka juga mengharapkan mereka boleh gain profit yang banyak sewaktu bazar Ramadan. Ya. Tetapi disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini jadi pasar Ramadan tidak dibenarkan untuk beroperasi. Beroperasi, betul. Jadi nasihat saya kepada mereka mereka tetap boleh beroperasi tetapi mereka perlu berubah daripada offline kepada online. Okey. Ya, dan mereka boleh menggunakan platform-platform yang available. Ya, contoh sebagai social media, Facebook. Ya. Dia boleh jual melalui Facebook. Dia boleh jual melalui Instagram. Ya, IG. Dia boleh jual melalui Lazada, Shopee dan sebagainya. Tetapi di samping itu kita lihat jualan satu perkara. Ya. Tetapi untuk orang mengetahui produk kita kena membuat marketing. Marketing, betul. Marketing is very important. Marketing yang akan lead kepada sale. Kalau kita hanya buka kedai, kita tak panggil orang untuk datang lihat kedai kita, orang pun tak tahu. Tak kenal Tak kenal. Kadang-kadang orang tengok je kedai tapi dia tak ada banner. Tak tahu dia jual apa. So kalau pada pandangan Tuan Syed, marketing pada masa kini bagaimana merelevankan diri dia? Adakah kita memperbagaikan platform sedia ada ataupun skill yang ada? Contoh sekarang kita lihat dah ramai dah kena buat video, nak jual produk pun kena buat video sendiri, editing sendiri. Apakah itu elemen-elemen baru selepas berlakunya COVID ini dari segi marketing? Ya. Marketing kalau kita lihat marketing yang paling berkesan ini adalah mouth to mouth. Ya, betul. Testimoni. Mulut ke mulut, ya. Jadi kalau kita lihat peniaga-peniaga yang mana yang efektif ni, yang efisien ini, apa yang dia lakukan adalah dia minta review daripada customer sebelum itu. Ya, betul. Dan kemudian mereka sekarang ini kalau kita lihat orang kata apa, trend sekarang ni adalah viral. Betul, viral, ya. Daripada testimoni tersebutlah kita boleh viralkan kepada media. Media lain melalui WhatsApp dan sebagainya, minta share daripada kawan-kawan. Dan kadang-kadang tak sedap sangat pun tetapi disebabkan oleh viral tersebut orang nak mencuba. Tetapi lagi satu saya nasihatkan kepada peniaga sebab kadang-kadang ada kita ni baru berniaga kalau boleh kita dapatkan feedback daripada kita punya customer untuk kita improve kita punya produk. Okey. Be humble jangan kita orang kata apa ego mendengar feedback dan sebagainya dan kita takut untuk bertanya. Bila kita takut untuk bertanya pelanggan, maksudnya kita orang kata apa, kita tidak bersedia untuk improve kita punya produk. Ya, betul. Untuk pergi jauh kita perlu menerima pandangan daripada pelanggan sendiri Betul. Sebab kita jual ini bukan ikut cita rasa kita. Betul. Kita kena ikut cita rasa pelanggan. Mungkin bagi kita adalah terbaik tetapi bagi pelanggan kita adalah ianya kurang memuaskan. Betul. Ya. Tuan Syed, dari aspek budaya korporat yang nak dibentuk di holding lah, kalau mungkin dapat kita kongsikan sebelum kita pergi detail lain. Macam contohnya bagaimana nak membangunkan budaya korporat lah. Selepas ini structure mungkin banyak berubah, plan strategi akan berubah dan pelbagai-bagai lagi ada perubahan dari segi budaya dan juga mentaliti dalam kalangan staff kita. Bagaimana Tuan Syed melihat perkara ini dapat dilakukan dalam ketika ini untuk berhadapan mungkin 2 atau 3 tahun akan datang lagi? Okey, baik. Jadi berkenaan dengan budaya budaya ini merupakan satu perkara yang kita perlu bentuk di syarikat. Jadi sebelum ini pun saya pun pernah menekankan berkenaan dengan budaya
budaya yang kita nak buat adalah budaya orang kata apa, kata work by performance. Work by performance, right. Orang kata apa, high performance culture. High performance culture. Jadi kalau kita lihat dalam keadaan sekarang ini kan, COVID-19 dan sebagainya kan, kita boleh bekerja di rumah secara efektif. Betul. Kan, yang mana kan, dia punya delivery tu sama kan, seperti kita di pejabat. Jadi apa yang kita nak masukkan kepada kita punya staff ini adalah kan, sekarang working by performance, not existent. Okay. Kan, maksudnya di mana-mana sahaja kan, kita akan mengukur kan, keupayaan staff ini melalui performance dia, melalui prestasi kerja, outcome yang dibuat. Dan bukanlah kehadiran mereka ke tempat kerja. Bukanlah kata check in, check out ya, itu sebagai basic sebelum ni ya. Jadi maknanya kan, perkara ini memerlukan satu orang kata apa, trust kan, antara pekerja dan juga majikan. Sekiranya kita tidak ada trust pada staff kita, maknanya kan, selalunya kita akan minta dia masuk office. Betul. Kan, kita kata duduk rumah ni tidur je kan. Kan? Tetapi bagi saya kan, kita perlu letak satu kepercayaan kepada staff kan, yang mana kan, kita ada berbagai cara untuk kita mengukur kan, prestasi mereka. Bagi saya kan, kita kena ada trust dan staff perlu ada integriti. Yang mana mereka perlu tahu kan, apakah pekerjaan yang perlu mereka siapkan kan, dan sekiranya kan, mereka tidak dapat siapkan dalam masa yang tertentu, mereka perlu gantikan masa tersebut dengan masa yang lain. Betul. Jadi trust itu adalah satu perkara yang penting. Dan ini juga kita termaktub dalam kita punya value di UMP Holding, kita punya nilai. Yang telah ditanam ya. Yang telah kita terapkan kan, kepada kita punya staff. Kemudian working by performance yang saya katakan tadi. Jadi maknanya sekarang ini di UMP Holding kan, apa yang kita akan lakukan adalah kan, kita tidak mahu mengukur kan, staff kita melalui kehadiran. Baliknya kita akan ukur dari segi outcome, apa yang akan disampaikan, apakah prestasi yang ditunjukkan. Jadi berkemungkinan selepas ini kan, kalau kita lihat di UMP Holding, mungkin kan, kita punya staff tidak ramai berada di office. Mungkin mereka bekerja di rumah ataupun bekerja di luar. Mana mereka akan berada di mana-mana dan boleh bekerja di mana-mana. Boleh bekerja di mana-mana, betul. Jadi budaya trust dan juga budaya working by performance ini akan kita terapkan dalam kita punya organisasi selepas ini. Mana sekarang ni budaya integriti itu menjadi main point dalam kita punya kerangka gerak kerja dan budaya. Betul. Dan kita juga sebagai majikan, kita perlu letak kepercayaan kepada staff kita. Ya, betul. Itu satu perkara yang penting. Betul. Tuan Syed, satu lagi Tuan Syed. Saya sebenarnya seronok bercakap dengan Tuan Syed banyak lagi sebenarnya, walaupun masa dah menghampiri, tapi saya nak tanya juga soalan ni sebab saya rasa perlu untuk kita kongsikan dengan netizen sebagainya. Apakah sebagai seorang CEO yang berada di peringkat tertinggi dalam hierarki sebuah organisasi, pasti Tuan Syed dapat melihat daripada atas tentang leadership. Saya nak tahu tentang leadership yang sebab bila berlaku krisis, kita perlu ada leadership untuk menyelesaikan masalah-masalah ini ya. Keperluan leadership itu sangat sebahagian daripada perkara yang elemen penting dalam organisasi. Jadi dalam menghadapi pandemik 19 ni, leadership yang macam mana sebenarnya kita perlukan? Okey, baik. Jadi bercakap berkenaan dengan leadership lah. Leadership ni ada banyak kan. Jadi maknanya seorang leader ini dia tidak boleh orang kata apa stick kepada satu jenis ataupun satu jenis leadership. Jadi dia perlu berubah. Jadi apabila berlaku pandemik dan sebagainya, jadi cara kepimpinan itu perlu berubah sesuai dengan krisis yang berlaku. Jadi bagi saya sebagai CEO UMP Holding, jadi apabila berlaku keadaan krisis ini, kita perlu berubah cara kepimpinan kita kepada kita panggil disruptive leadership. Yang mana kita perlu melihat kan, apakah orang kata apa impact yang akan terjadi kan, kepada kita punya syarikat dan bagaimana kita nak sesuaikan kan, dengan operasi syarikat. Ya. Jadi bagi saya seorang leader ini dia perlu bersama-sama dengan tim. Jadi dia tidak boleh hanya mengarahkan daripada atas tetapi dia perlu bersama dengan pasukan
untuk memikirkan bagaimana cara yang terbaik Menyelesaikan masalah. menyelesaikan satu masalah. Mana dia kena turun padang, bukan lagi duduk atas ya, bagi arahan. Tak boleh kan, tak boleh kan. Jadi kalau macam kita lakukan sebelum ini, iaitu kita buat satu crisis management plan kan, yang mana kita melibatkan semua peringkat kepimpinan. Okay. Daripada bawah kan, daripada staf sokongan sehinggalah kepada pimpinan tertinggi iaitu CEO. Kita duduk bersama dan kita lihat apakah risiko-risiko yang bakal berlaku. Sebab kadang-kadang kita di peringkat atas ni kita hanya melihat satu layer. Ya, betul. Kita melihat dari segi pengurusan, tetapi dari segi pelaksanaan kita kurang mahir. Betul. Yang tahu apa yang berlaku dekat lapangan ini adalah kita punya staf-staf yang bekerja di bawah, ya. Di bawah. Jadi kita juga perlu mendapatkan respon daripada mereka. Mana sekali itu antara ciri leadership yang perlu yang bukan hanya melihat aspek di peringkat pengurusan tertinggi, tapi dia perlu melihat holistik, keseluruhan struktur dia punya company. Dan juga selepas kita jalankan, setelah kita buat management plan ini so tugas seorang leader ni adalah untuk menyampaikan supaya bukan setakat level pengurusan saja yang faham jadi level pelaksanaan perlu faham juga. Apakah kita punya strategi-strategi yang akan kita jalankan. Ya, betul. Jadi jika strategi itu difahami di semua peringkat, jadi mudah untuk kita laksanakan. Betul. Terima kasih Tuan Syed. Banyak saya dapat ilmu. Saya rasa ramai yang dapat ilmu daripada perkongsian kita pada pagi ini. Tapi kita nak tanya soalan bonus Tuan Syed. Masa pun dah 40 minit sebenarnya. Kita nak tanya soalan bonus. Mungkin Tuan Syed sepanjang PKP ataupun arahan kita kawalan terhad ini, mungkin Tuan Syed ada membaca, saya lihat membaca buku yang menjadi panduan Tuan Syed. Mungkin Tuan Syed boleh kongsi sikit sempena karnival buku ilmiah ni, apa buku yang Tuan Syed baca ataupun apakah pengajaran yang kita perolehi? Semasa PKP ini ada satu buku yang saya baca, iaitu kalau saya boleh kongsikan. Silakan Tuan Syed. Tajuknya adalah Hit the Ground Running. Oh, okay. Alright. Itu hasil penulisan daripada Jason Jennings. Okay. Iaitu Hit the Ground Running ini adalah menceritakan berkenaan dengan CEO-CEO. Oh, okay. Pengalaman CEO-CEO yang terbaik, yang boleh dirumuskan sebagai terbaik. Yang merangkumi pelbagai cara. Jadi CEO ini ada yang dia buat turn around kepada company. Ada CEO ini yang dia garapkan satu value, nilai di dalam syarikat. Okey. Dan yang paling saya suka adalah satu cerita berkenaan dengan CEO kepada Hanover Insurance Group. Okey. Itu Frederick Eppinger. Terkenal tu. Frederick Eppinger ini apa yang dia lakukan semasa dia dilantik sebagai CEO kepada Hanover Insurance Group ni, pada waktu tersebut Hanover Insurance Group ni dalam keadaan yang hampir bankrupt. Oh, hampir bankrupt ya. Hampir bankrupt. Okey. Jadi perkara pertama yang Frederick Eppinger lakukan adalah dia gain belief daripada employee. Oh, okey. Alright. Jadi maknanya dia pergi, dia dapatkan kepercayaan dulu sebab dia adalah orang yang baru, orang luar. Betul. Bukannya dari dalaman. Dia adalah CEO luar yang dilantik untuk menerajui Hanover Insurance Group. Apa yang lakukan adalah yang pertama sekali yang saya yang dikongsikan, pada hari pertama dia masuk kerja. Dia masuk awal pagi sebelum orang lain masuk kerja. Dan dia tidak masuk melalui pintu pertama. Dia masuk melalui pintu belakang. Pintu belakang Pintu belakang, iaitu melalui kafe. Yang makna laluan orang biasa lalu. Laluan orang biasa lalu. Okey. Jadi melalui pintu tersebut dia dapat berkenalan dengan pekerja-pekerja bawahan. Yang mana dia mendapat orang kata first information berkenaan dengan syarikat. Bagaimana dia orang merasakan CEO yang lepas dan sebagainya. Jadi apa yang dia dapat adalah CEO yang lepas ini dia tidak intact dengan pekerja-pekerja bawahan. Oh, dia abaikan juga pandangan daripada orang bawah ya. Jadi dia hanya melihat dari segi atas, dari level atas.
Ya. Jadi orang bawah ni pun kadang dia tak kenal siapa CEO. Betul. Ya. Jadi apa yang Frederick Eppinger lakukan, dia bersoal jawab dengan pekerja-pekerja bawah dan tanya apakah diorang punya pandangan melalui berkenaan dengan syarikat ini dan sebagainya. Dia dapatkan maklumat daripada orang bawah untuk Orang dapatkan. Ya. Jadi selepas itu apa yang dilakukan adalah dia berjumpa dengan semua employee dan pada waktu tersebut kita tahu Hanover Insurance ni satu syarikat insurans yang kaya. Betul. Tersebut dan apabila dia masuk bilik CEO tu, so dia terkejut dengan kemewahan dalam bilik CEO tersebut. Dia ada dalam bilik CEO tu. Luxury mewah Okay, jadi untuk dia gain the belief daripada dia punya staff dan employee untuk bekerja bersama-sama dengan dia, apa yang dia lakukan adalah dia demolish semua benda tu. Maknanya dia keluarkan all the bar dan sebagainya, dia jadikan sebagai meeting room. Jadi dan dia tak gunakan bilik CEO tu, dia duduk bersama-sama dengan staff. Okay, jadi nariklah berkenaan dengan perkongsian-perkongsian daripada CEO tersebut. Dan juga ada juga CEO dari JM Smucker Company. Oh, banyak yang kita dapat tahu perkara di sebalik takbir daripada pentadbiran yang mereka. Bagaimana JM Smucker Company ini menjadi satu brand yang diyakini disebabkan oleh belief ataupun value yang diletakkan di dalam syarikat tersebut. Okey, so itu penting nilai trust yang perlu diterapkan dalam mana-mana organisasi Tuan Syed. Betul. Dan nilai trust ni bukan hanya difahami oleh bahagian pengurusan, dia perlu difahami oleh kesemua warga syarikat tersebut. Jadi, kalau nilai trust itu cabaran yang perlu ditangani sebenarnya, terutama dalam betul. Kiranya nilai trust ini kita matchkan dengan nilai trust diri kita. Jadi barulah ini memberikan satu impak yang besar. Betul. Jangan nilai trust kita hanya tulis di kertas, ditempel di dinding saja saja tanpa difahami dan juga dipraktikkan. Ya, betul. Okey, Tuan Syed, terima kasih banyak di atas perkongsian yang sangat bermakna kepada saya dan juga kepada warga-warga universiti yang menonton kita secara live pada pagi ini Saya rasa tak cukup sebenarnya masa, tapi seperti yang kita janjikan, kita berdiskusi selama 40 minit dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Tuan Syed yang sudah UMP kali ini dan kepada Karnival jualan buku ilmiah MAPIM di laman web MAPIM atau pergi ke komen kita untuk melihat buku-buku dengan harga diskaun daripada semua universiti-universiti tempatan yang ada di sana sehingga 20 bulan ini. Okey Tuan Syed, sekali lagi saya ucap terima kasih di atas perkongsian pagi ini. Segala silap salah saya mohon maaf dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya batin saya Tuan Syed Semoga kita bertemu kembali di secara lain akan datang insya-Allah Tuan Syed. Terima kasih, saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Syed.